Kembali kepada pelajar, kita nak bincang sikit pada pelajar ni. Seseorang pelajar melanjutkan pengajian tu, pasti dia perlu pastikan yang dia tu ada satu asas keuangan yang kukuh. Mungkin kukuh tu terlalu tinggi lah. Mungkin asas keuangan yang cukup lah untuk membiayai pengajian sepanjang pengajian. Kalau 6 semester 6 lah, kalau 7 lah. Tapi dia perlu ada perkara tu kan. Sama ada banyak kaedah, sama ada melalui pinjaman PTPTN ataupun melalui pembiayaan beasiswa ataupun melalui keluarga sendirilah kalau dia berkemampuan. Jadi pandangan pada Puan Zah berkenaan dengan asas keuangan oleh pelajar tu sendiri, bagaimana pihak universiti melihat perkara ni, dan ada tak bantuan-bantuan, mungkin pihak Mendari ada info ataupun maklumat kenaan dengan bantuan-bantuan pada pelajar ataupun kaedah pembayaran yuran tu. Tak semestinya dia perlu bayar lamsam contohnya kan. Mungkin dia boleh bayar secara kaedah bayaran ansuran. Silakan. Okey, sebenarnya untuk makluman ni, sebenarnya dekat universitinya ada beberapa bahagian lah yang menguruskan bantuan ni sebenarnya. Dan kita kalau kita lihat in term of beasiswa ataupun bantuan, kalau untuk pelajar undergrad ni, sekiranya tu dia terdapat beberapa lah yang di bawah pusat Islam. Yang di bawah pusat Islam ni adalah dana zakat lah. Dana zakat tu adalah bantuan ni secara one off. Jadi secara one off, iaitu dia ada beberapa yang dia buka secara tahunan ni, ataupun bukan secara tahunan, secara berkala lah. Sekiranya dana zakat tu ada dapat banyak, so kerap lah dia akan keluarkan iklan lah. Jadi pelajar-pelajar perlu alert kepada Facebook Pusat Islam, kena alert kepada iklan-iklan yang dikeluarkan oleh, yang itu direct kepada Pusat Islam. Yang itu direct kepada Pusat Islam. Yang tu direct kepada Pusat Islam. Yang tu Pusat Islam menawarkannya melalui sistem juga. Pelajar perlu melalui sistem. Jadi yang tu antara yang ada yang setiap tahun yang dia orang keluarkan adalah Dermasiwa Al-Islah. Al-Islah ni adalah untuk bantuan yuran. Untuk bantuan yuran, tapi dia dah berdarah syarat-syarat dia. Begitu juga dengan Dermasiwa Al-Falah ni untuk pelajar cemerlang sahaja, dan juga Al-Amin, Dermasiwa Al-Amin dipanggil sara hidup, untuk sara hidup pelajar, dan Dermasiwa Al-Ikhlas untuk pelajar baru. Yang ni yang betul-betul untuk pelajar barulah. Manakala yang ada satu yang tu di bawah Pusat Islam, manakala kita ada juga bantuan kepada pelajar di bawah diuruskan sendiri oleh pejabat bendahari lah, iaitu Dermasiwa Endowment kita panggil dia. Yang ni pun kita buka sekali je setahun. Yang ni kita bagi, yang ni adalah syarat-syarat dia yang telah dinyatakan. Yang ni kita hanya buka sekali je lah setahun. Dan yang ni kita Dermasiwa, tadi kita kata dana zakat tu kita hanya bagi bantuan secara one off. One off maknanya sekali je lah kan dapat one off. Tapi kalau Dermasiwa Endowment yang diuruskan oleh pejabat bendahari ni, kita taja ataupun kita bagi Dermasiwa ni adalah sepanjang pengajian dia. Maknanya yuran ditaja? Tak. Kita bagi ni atas dia lah, dia nak bayar yuran ke ataupun dia nak guna untuk sara hidup. Kita bagi yang Dermasiwa Endowment ni adalah 3,000 setahun, 1,500 per semester. Dan kita tidak kata kalau dia dapat tajaan dia tak boleh mohon. Untuk Dermasiwa Endowment ni kita benarkan. Kalau dia dia ada PTPTN, dia ada penaja pun kita benarkan. Dia tak ada syarat. Dia tak ada syarat. Cuma kita buka untuk undergrad saja, dan akan ada saringan lah, sebab dalam sistem tu nanti yang terus auto akan kira dia punya maklumat-maklumat dia masuk, dia akan weightagekan berapa-berapa. So kita akan saring daripada weightage tu. Biasanya bila tu dibuka? Biasanya kita buka selepas kemasukan pelajar baru ni. Pelajar baru dalam proses, tapi kita tunggu student rayuan masuk dulu. Sebab nak bagi peluang kepada student rayuan juga memohon, disekalikan. So habis rayuan nanti kita akan buka lah. Kita akan war-warkan juga. Sebenarnya perkara ini juga telah dimaklumkan semasa slot keuangan dekat Minggu Jalinan Mesra baru ni lah. Yang tu yang untuk undergrad lah. Tapi yang postgrad ni kita adalah 2 beasiswa tu. Yang postgrad tu diuruskan oleh Pusat Pengajian Siswa. Yang ni memang direct di bawah universiti, iaitu beasiswa Tuanku Chancellor dan juga beasiswa UMT lah. Yang tu yang untuk postgrad sahaja. Jadi yang lain tu lebih kepada Dermasiwa lah, maknanya zakat dan juga ni lah. Juga itulah dia punya ni. Okey, seterusnya Puan Zah, kenaan dengan pelajar-pelajar ni, pelajar-pelajar lah, kita punya main klien pelajar, tak ada orang lain lah. Pelajar, kumpulan pelajar yang besar, lebih kurang 8 ke 10,000 lah pelajar kita. 10,000 lah. Jadinya dengan jumlah pelajar yang besar ni, sebenarnya bukannya mudah untuk menguruskan pelajar. Sama ada
dalam konteks bilik kuliah, fasiliti, keuangan, yuran dan sebagainya. Kalaulah pelajar tu menghadapi kesukaran ataupun kesusahan dari segi bayaran yuran, kan, ada kemudahan bayaran ansuran. Tadi saya dah sebut ada bayaran ansuran. Maknanya pelajar terus ke kaunter bendahari lah untuk dapatkan khidmat nasihat di kaunter bendahari berkenaan dengan bayaran ansuran. Itulah yang kita pun dah bincang sebelum ni, Puanzah. Ada pelajar-pelajar ni yang ada hutang. Betul? Bila ada hutang, dalam sistem akademik kita akan blok. Jadi isunya pelajar-pelajar dia akan senyap. Betul. Sepatutnya pelajar-pelajar ni, especially pelajar-pelajar kanan ataupun pelajar-pelajar senior ni, dia ada inisiatif untuk cari macam mana nak selesaikan masalah ni. Dia tak boleh senyap. Bila senyap dan dia tak ada inisiatif nak jumpa dengan mentor, tak jumpa dengan bendahari, tak jumpa dengan akademik, akhirnya dia akan digugurkan daripada pengajian. Itu. Jadi kita harap, tadi pun sebelum ni pun kita dah sebut banyak kali berkenaan perkara ni. In fact semasa MJM baru ni pun kita dah sebut, untuk perkara ni jangan diulang. Jadi akhirnya dia akan mintalah rayuan dan sebagainya, dan kos tu akan lebih tinggi bila you merayu balik. Dia akan jadi lebih panjang semesta. Gitu. Kemudian tadi dah disebut berkenaan dengan beasiswa Tuanku Chancellor dengan beasiswa UMT yang untuk beasiswa untuk postgrad kan. Je tak ada. Sementara untuk yang undergrad ni adalah derma siswa lah, bantuan, dia berbentuk bantuan. Kalau berdasarkan kadar kejayaan penyerahan derma tu, berapa jumlah pelajar untuk satu-satu sesi? Kalau yang di bawah pejabat bendahari ni, kita tak adalah ramai sangat. Dalam setahun tu kita hanya boleh bagi paling ramai pun dalam 20 ke 30 orang sahaja, sebab dana pun terhad. Dia bergantung kepada dana. Tapi untuk yang zakat tu saya rasa ramai lah, sebab dia secara one off kan. Sebab yang derma siswa endowment ni kita bagi sepanjang pengajian. That's why kita tak boleh bagi ramai lah. Sebenarnya allocation untuk ni antara 150,000 hingga 200,000 setahun je kita maksimum. So kita pun nak manage the money jugalah. So yang derma siswa endowment tu kita hanya dalam 150 ke 200,000 ataupun 250,000 macam tu je setahun yang kita ni lah allocate untuk bagi pembiayaan. Manakala untuk beasiswa Tuanku Chancellor dengan tu memang untuk yang pelajar-pelajar cemerlang je lah, yang postgrad tu. Sebab yang tu memang ada syarat-syarat dia lah, dengan CGPA yang tinggi, yang untuk yang tu. Tapi macam Cik Zul kata tadi, betul, kita juga faham bahawa isu keuangan pelajar-pelajar, tapi apa yang penting adalah pelajar-pelajar tu boleh merujuk kepada bahagian-bahagian yang sewajarnya. Sekiranya dia tak mampu bayar yuran, dia boleh consult di pejabat bendahari. Sama ada tak kisah tak hadir ke pejabat bendahari pun tak apa, tapi boleh direct kepada kaum pegawai kami lah, untuk sebab apa kita perlukan benda tu? Sebab kita perlu, kalau pelajar datang dan bagi tahu bahawa dia orang ni tak mampu bayar, so kita boleh consult macam mana. Dan kita boleh keep track budak mana yang memang ada isu keuangan. Sebab kalau dia orang tak datang, senyap, memang kita tak dapat nak trace. Dan pada masa yang sama juga kita mohonlah pelajar-pelajar supaya lebih, nak kata, bertanggungjawab. Kita faham bila you ada masalah keuangan, you mungkin akan rasa tak tahu nak ke mana kan. Tapi apa yang penting adalah kena pergi kepada, macam tadilah Cik Zul cakap, memang kena jumpa mentor. Itu yang pertama, sebab semua pelajar ada mentor. Dia kena first memang pergi mentor, dan mentor tu boleh dapatkan pandangan ataupun dapat salurkan kepada HEPA, salurkan juga kepada kami. Betul. So at least kita tahu isu tu macam mana, dan kita juga nak pelajar-pelajar lebih alert lah. Sebab bila contoh tadi Cik Zul maklum, kalau katakan berhutang, so dia kena block. Kan, bila kena block sampai kepada tak boleh nak print slip exam, kan, pun masih masih boleh sebenarnya. Masih senyap. Masih senyap. Maksudnya yang kita herannya sampai kepada hari yang nak exam pun, sebab dekat kami juga akan tengok, budak ni dah nak exam ni, macam mana dia tak tu lagi, siap call cari kan. Dan ada juga kes-kes di mana dia terus dia pergi kat dewan dan tunjuk slip dia bayar. So maksudnya kalau kata betul-betul ada isu keuangan, tak mampu untuk bayar yuran tu,
harap sangatlah maksudnya dapatkan pergi ke pejabat bendahari untuk maklumkan supaya status tu kita dah tahu awal. Tapi kita tak nak juga bila kita contact dia mampu je bayar sebenarnya. Itu yang kadang-kadang sebab kita hanya membenarkan bagi yang memang betul-betul, sebab bila kita consult kita akan tanya, dia akan kata dia tak mampu bayar, so kita akan tanya background family macam mana kita tu, sebab kita nak keep track juga rekod-rekod ni supaya kita boleh salurkan kepada pihak-pihak tertentu lah, maksudnya dekat kami, so kita boleh consider balik. Itu yang penting. Kita tak nak sebab you dah masuk and then disebabkan ni tak keciciran, maksudnya tak dapat nak habiskan pengajian dalam tempoh tu. Dan juga sebab terutamanya kita juga nak macam pelajar-pelajar ni dia alert sendirilah kalau dia terima penaja. Sebab terima penaja ni normally kebiasaannya sekarang penaja tidak menyalurkan benda tu ke pejabat bendahari. Dia memang menyalurkan terus direct kepada pelajar. Dan pelajar bila you dapat tajaan, sebab you dapat tajaan tu adalah untuk pengajian. Jadi pohon dahulukan untuk selesaikan yuran. So, ada juga kes pelajar yang tak bayar yuran. Sebab kita dalam masa yang sama dia tu ditaja. Ada. Kita adalah mungkin yang tu, tapi kita nak memohon supaya pelajar-pelajar tahu yang mana satu keutamaan. Sebab kadang-kadang terkejut tengok duit masuk 5,000 macam dah tu, tapi itu untuk tempoh setahun, sedangkan 2 semester yuran kena bayar dulu. Sebab itu yes, kan? Maksudnya yang perlu dimaklumkan, sebab kadang-kadang kami di pejabat bendahari running data puluh-puluh maknanya belas-belas ribu, kadang-kadang kita mungkin ada juga tu. Dan kalau ada apa-apa kemusykilan berkenaan dengan keuangan, kalau katakan pelajar tak nak direct dengan pejabat bendahari pun, you boleh melalui MPP, sebab ada juga MPP yang tolong menyelesaikan isu-isu ni. Saya rasa banyak saluran yang boleh digunakan lah untuk menyelesaikan lah. Maksudnya dari segi isu keuangan, sama ada dari segi yuran apa tu, kita akan cuba bantu sebaik mungkin lah pelajar-pelajar ni. Tapi saya ingat saya sendiri pun ada anak duduk di universiti kan. Gen Z ni dia lebih banyak berinteraksi dengan gadget daripada dengan manusia. Jadi bila dia ada, kadang-kadang dia happy ke, dia unhappy ke, dia ada isu ke, dia akan luahkan dalam gadget tu. Betul. Dia tak jumpa dengan orang, tak jumpa dengan, sebab interaksi dengan manusia ni sangat penting kan. Betul. Jadi bila ada isu-isu begini, mungkin dipendamkan lah agaknya kan. Mungkin salah satu sebab tu saya kata dia tak lah payah nak bercerita dekat netizen lah untuk selesaikan masalah dia. Maksudnya dia baiklah bercerita dengan tempat yang sepatutnya, platform yang sebenarnya yang boleh menyelesaikan isu-isu dia lah. Saya rasa yang tu yang paling lagi penting lah. Yang tu dan jugalah kita nak kena ingatkan kepada pelajar-pelajar lah keutamaan apabila dia menuntut di universiti ni. Okay, Puan Zah, sebagai orang yang pakar lah dalam bidang kewangan ni di UMT, ni nasihat pada anak-anak kita lah di UMT ni, anak-anak pelajar, cara terbaik untuk membuat bajet bulanan yang berkesan lah. Kalau dia ada duit banyak ni, macam mana? Ada tak nasihat kepada anak-anak pelajar ni? Okay, untuk pelajar-pelajar lah kan, sekarang ni you all boleh you all lagi pandai lah sebenarnya. You all, kalau dah malas sangat you nak guna gadget pun tak apa, you nak guna app, macam-macam app ada sekarang ni kan, sebab diorang ni lagi advance lah. Lagi advance daripada kita lah. Kalau kita dulu buku 35 dah ada dah zaman sekarang kan benda tu. So you boleh tengok macam-macam app ada yang you nak manage you punya duit lah kan. Tapi kalau tak banyak tu, maksudnya yang paling utama tadi kita akan tengok. Nasihat saya, bila kita dapat duit, sama ada kita dapat daripada mak ayah kita, katakanlah mak ayah kita bagi kita berapa ratus sebulan untuk ni, ataupun kita dapat tajaan, kita kena tahu yang mana keperluan, yang mana kemahuan. So kita kena tahu keutamaan. Kita sebagai pelajar, bila kita ada duit, contoh kita dapat daripada penaja, kita kena tentukan keutamaan, priority. Sebenarnya dalam kehidupan ni bukan dari segi urus keuangan yang perlukan priority. Semua saya ingat dalam kehidupan kita menentukan priority kita. So sebagai seorang pelajar, kita kena menentukan, kalau dari segi keuangan, kita kena menentukan priority yang mana yang patutnya kita bayar dahulu. Ya, kalau kita ada duit lah kan, kita dah dapat duit penaja ataupun kita dapat duit daripada mak ayah kita, yang mana yang perlu kita bayar dahulu. So yang tu yang paling penting, iaitu keutamaan, menentukan keutamaan. Lepas tu barulah keperluan.
So kalau kita dapat duit, okey, katakanlah kita dapat duit beasiswa 5,000 katakan untuk tempoh setahun. So kita tahu dah ada 2 semester. So 2,500, 2,500. So kata yuran berapa dalam 900. Tolak teruskan. So nak makan, so makan hanya boleh berapa ringgit je lah. Sebab yang ini. So ada lagi lebih. Barulah you nak go for kemahuan you. Maksudnya benda tu sebenarnya benda yang simple lah. Tapi kalau sekarang ni you guna app lagi senang lah kan. Kalau saya pun tak gerti sangat sebab anak-anak saya sudut tengok dia guna app je lah. Dia buat-buat lagi macam ni lah lagi mudah. You tak nak macam kita orang dulu. Yelah, maknanya memikirkan tulis dekat ni, oh yang ni ada duit, ni yang kena berapa sekarang ni berapa balance semua ni. Tak ada dah sekarang ni kan. So itulah maksudnya dalam kita ada dana ni kita kena menentukan keutamaan. Lepas tu kita tengok keperluan kita yang wajib. Lepas tu barulah kita lihat kepada kemahuan. Kemahuan tu yang itulah. Dan kesekiranya daripada duit tu you boleh saving sedikit, alhamdulillah. Maksudnya itu yang penting. Saya bimbang juga Puan Zah ni. Sebab di sekitar kampus kita ni umpama cendawan selepas hujan. Ya. Kifi yang ni lah, yang tersedia. Trendy sekarang. Trend sekarang ni. Bila pelajar ni minum di situ mahal sebenarnya. Jadi di dalam kampus pun sebenarnya pihak universiti dah menyediakan kafe-kafe yang harga makanan dia sangat affordable lah pada pelajar. Yang saya rasa murah lah kepada pelajar yang dia boleh makan pagi, tengah hari dan petang. Jadi gitulah. Mungkin pelajar-pelajar ni bila nak ikut trend saya sekala mungkin boleh kan. Boleh, tu saya kata tapi tadi. Bila sekali minum dekat kafe tu habis RM20, RM50 memang takkan cukup lah perkara tu. Betul. Itulah yang agaknya ada kes bila dapat beasiswa tu dia belanjakan habis, kemahuan tu yang prioriti untuk yuran tu tak dibayar dahulu kan. Itu tak termasuk lagi dengan mungkin dia perlu beli buku-buku rujukan, betul. apa semua kan. Dia itu di last kali priority. Jadi betul lah apa yang Puan Zah sebut tadi. Betul. Mungkin Puan Zah mungkin ada nasihat, boleh ke lagi ada amalan menabung ni untuk yang pelajar sekarang ni? Bila tak cukup nak menabung macam mana? Kan dengan kewangan yang terhad ni, praktikal ke kalau kita kata you kerjalah part time? Kita tahu mungkin ada pelajar-pelajar yang kerja di luar sana kan. Ada. Dan akhirnya pelajar tu tak boleh fokus belajar esoknya. Jadi apa nasihat untuk anak-anak pelajar kita di NT ni? Betul lah, kita faham bahawa tuntutan kehidupan sekarang kan, sehari hidup, lepas tu dah tengok kawan-kawan enjoy makan kat situ, makan kat sini, kita mungkin akan terasa. Tapi bagi ada yang tak berkemampuan tu memang adalah, maknanya dia akan buat kerja part time kan. Kerja part time macam dekat universiti pun kita pun adalah dekat HEPA ada dipanggil, seingat saya kalau tak silap dia panggil job on campus, GOC. So GOC juga dibuka lah kepada pelajar-pelajar yang boleh maknanya PTJ yang perlukan tu boleh mohon daripada HEPA, dan HEPA akan cuba menempatkan ataupun matchkan pelajar-pelajar untuk bekerja lah. Namun apa yang kita nak ingatkan bahawa bukan salah lah untuk bekerja job on campus ni, tetapi macam mana pelajar-pelajar boleh priority juga, maknanya mengagihkan antara masa kuliah ataupun masa pengajian dia berbanding dengan dia nak bekerja. Itu paling penting pada saya lah. Maksudnya selain daripada dia nak menambahkan pendapatan dia sehari hidup dia, dan ada setengah-setengah juga yang daripada keluarga yang susah, dia buat part time tu because of dia nak membantu juga keluarga dia. Tetapi ada juga tu. Ada di kalangan pelajar yang kadang-kadang duit tajaan pun di sebahagiannya diberi kepada keluarga sebab keluarga susah. Dan untuk dia adik-adik dia. Jadi dia ni menampung hidup dia adalah dengan buat kerja part time. Ada juga yang macam tu. Jadi kita kata dekat universiti ni membenarkanlah perkara tu, sebab dia pada masa yang sama pelajar-pelajar akan ada income tambahan kepada dia lah, dan pada masa yang sama kalau sekiranya dia dapat lebih, dia boleh buat saving daripada dia punya job on campus kan. Jadi pada masa yang sama ada juga pelajar-pelajar yang memang ada inisiatif ataupun memang ada ciri-ciri keusahawanan yang memang buat bisnes sendiri. Ada juga yang macam tu, yang tidak bagus, pun bagus. Maknanya benda tu pada masa yang sama boleh
memberi sedikit pendapatan kepada pelajar-pelajar lah. Maksudnya sebab yang ni pun ada guidance kalau dia orang nak buat ada yang buat sendiri, ada yang buat through pelbagai inisiatif yang disediakan oleh UMT Jam kan. Dekat HEPA tu juga ada. Jadi benda ni saya rasa tak banyak ada platform sebenarnya. Banyak platform. Maknanya dia tinggal lagi dia nak pilih yang mana tak? Yes, itu yang penting sebenarnya. Jadi kita memang cuma kita nak ingatkan pelajar-pelajar ni lebih fokus kepada jugalah belajar tu, maksudnya pengajian dia, sebab nanti berbanding dengan dia nak berniaga ataupun nak ni, sebab dia dah dapat income yang lebih banyak. Jadi dia tinggalkan dia punya pengajian. Jadi seeloknya dua-dua diutamakanlah. Maknanya yang paling utama, sebab kita kena ingat kita sebagai pelajar-pelajar dihantar oleh ibu bapa kita adalah untuk lanjutkan pelajaran, maksudnya menuntut ilmu di universiti ni. Jadi yang tu yang paling utama. Nak kerja tu adalah hanya sebagai untuk menampung part time sahaja. Jadi jangan tu dan sampai mengganggu Kalau boleh pelajar-pelajar boleh pilih kerja-kerja yang tidak mengganggu kelas ataupun pengajian lah. Dan juga kita ada juga sebelum ni macam kes bila kita interview tu diorang bekerja kedai makan kan malam kan, jadi esoknya nak masuk kuliah dah mengantuk-ngantuk, jadi kena pilih. Kalau nak buat kerja part time ni kena pilih jenis kerja yang tidak mengganggu proses pengajian kita lah sebenarnya. Benda tu bagus, tapi pemilihan tu juga perlulah, penting lah, supaya tidak mengganggu kita punya ni dan menyebabkan kita tak fokus kepada pengajian kita pula nanti. Kita pun dapat beberapa kes sebelum ni, Puan Zah, yang mana pelajar-pelajar ni yang kurang berkemampuan, kemudian terhad. Dia lebih kurang, kalau ikut data kita 70-75% pelajar UMT ni adalah B40. Betul. Kemudian IKASih tu lebih kurang 65%. Ramai. Jadinya memang kita dapat maklumat ataupun mendapat laporan pelajar-pelajar ni akan menyertai badan beruniform. Sebab badan beruniform ada allowance. Betul. Jadi itulah yang kita kata, bila dia menyertai badan beruniform tersebut, training dia sangat berat sebenarnya. Dan esoknya dia tak boleh nak fokus. Begitu. Mungkin ada aduan daripada pensyarah bahawa pelajar tak masuk kelas sebab tak boleh nak datang kelas, penat and so on. Sebab tu tadi saya setuju dengan Puan Zah sebut tadi bahawa pelajar tu sendiri kena bijaklah memilih kerja ataupun peluang supaya tidak mengganggu. Yang paling utama tu pengajian.